masa depan anak cucu kita terancam disebabkan dengan kebanjiran warga asing, kan? Dah 20 tahun tak selesai-selesai lagi. Rasuah dengan warga asing ni memang takkan lari. Ianya ada satu orang kata macam dah tak sah kalau tak ada. Perkara berlaku sebab apa? Masyarakat netizen sekarang ni lebih cerdik pandai dan mereka melihat keadaan. Contoh, kalau kita lihat di sektor-sektor peruncutan, macam services di restoran-restoran, kalau di pasar borong, memang terang, jelas dan nyata. Masyarakat tahu yang sama ada pekerja asing itu berstatus parti ataupun legal di sini. Tetapi kenapa mereka masih di situ? Maka persepsi itu tak akan dapat dibuang. Sebab apa? Memang jelas kita dapat lihat kadang okey, bila datang minta maaf bercakap lah, PBT datang ke apa ke, okey, hilang sekejap, datang balik, kan? Tiada berterusan. Dan kita pun dapat tahu di macam di pasar-pasar borong ni ada kawasan, ada kumpulan-kumpulan tertentu yang menjaga mereka-mereka ni, kan? Dan kalau kita lihat, kalau berkenaan berhubung dengan premis pula, tapi premis ini melibatkan PBT juga, bukan saja, tetapi masyarakat menyalahkan pihak-pihak yang macam contoh macam polis, macam immigration, tetapi bukan PBT yang memindahkan mereka, sebab lesen dikeluarkan oleh PBT. Isu rasuah memang berlaku. Ini memang berlaku. Kalau kita lihat memang jelas lah, ya. Dan boleh tanyalah rata-rata lah semua, kan? Masyarakat, penduduk-penduduk semua memang kan kata ini semua rasuah. Sebab benda berlaku depan mata, tindakan tak diambil. Contoh, kalau peniaga-peniaga, kenapa peniaga Melayu ataupun bangsa kita sendiri yang meniaga akan diambil tindakan, tapi kalau peniaga pasar borong terdiri daripada warga asing dan berstatus parti dan termasuk yang pemegang kad UNHCR, tak diusik. Jadi sebagai rakyat bangsa Malaysia yang memegang my card, akan terasa tercabar hak mereka, dan maka itu akan membuatkan mereka ni akan marah dan mengadu. Yang kita MCCF banyak juga menerima laporan-laporan macam ni, aduan. Okey, saya secara peribadi MCCF yang setelah 5 tahun menjalankan penyelidikan tentang isu parti, untuk pertama sekali kalau kita pihak kerajaan selalu mengungkap katakan kebanjiran warga asing. Apabila benda-benda kebanjiran yang utama sekali adalah kita mesti menyekat di mana punca saluran. Alhamdulillah kerana COVID-19 ni, maka secara automatik pintu-pintu kemasukan ditutup, okey. Maka tiada kemasukan warga asing daripada negara sumber, yang ada. Tetapi masalah kita bagaimana kita untuk menyelesaikan masalah di dalam. Yang kata jutaan warga asing ni yang sekarang ni mereka juga hilang ke punca pendapatan dan punca pencarian, dan mereka juga dalam keadaan kesusahan. Bagaimana kita nak menyelesaikan? Okey, waktu itu saya dan kerajaan juga ada membuat satu plan rekalibrasi, APRTK, yang mana immigration untuk semua parti-parti untuk berdaftar untuk mencari kebajikan baru. Dan bagi mereka yang nak pulang boleh melalui plan rekalibrasi. MCCF menawarkan khidmat untuk membantu kerajaan melalui plan rekalibrasi. Cuma masalahnya kerajaan pada awal telah mengumumkan tidak melantik mana-mana agensi, sebarang agensi. Tapi di sini yang jadi satu permasalahan, bagaimana pihak parti ini ataupun mereka yang pekerja asing untuk pergi ke immigration, kan? Mereka perlukan pihak ketiga untuk membantu mereka sebenarnya. Di sini saya pun menyarankan kepada pihak kerajaan untuk mengkaji semula, dan saya lihat untuk menyelesaikan isu warga asing ini mestilah penyelesaian yang menyeluruh, satu sistem dengan bantuan teknologi terkini yang boleh membantu menyelesaikan masalah, iaitu majikan. Yang kedua, membantu kepada parti itu sendiri. Yang ketiga, membantu kerajaan dalam mendapatkan dana kutipan daripada hasil pembayaran levy. Yang keempat, mendatangkan keyakinan kepada masyarakat bahawa sistem ini ada impak dia. Saya nak tanya juga, bagaimana untuk mendapatkan, nak tahu angka jutaan pekerja asing atau lambakan yang dikatakan lambakan ni berapa ramai yang ada kat Malaysia ni? Kita perlu dapat cara macam mana kita dapat. Itu terpulang pada pihak kerajaan untuk memikirkanlah. Kalau nanti MCCF memang kita dah faham lah macam mana apa kita nak buat.
kita bersedia bekerjasama dengan kerajaan untuk membantu kerajaan selesaikan masalah ni. Sebab saya MCCF secara peribadi, kita tak nak masa depan anak cucu kita terancam disebabkan dengan kebanjiran warga asing. Dah 20 tahun tak selesai-selesai lagi, nak tunggu 20 tahun lagi macam mana? Berapa ramai lagi akan masuk? Dan mereka apabila duduk sini dah ramai, dia akan kahwin dengan orang sini, tujuannya untuk dapatkan IC. Impak negatif dari sudut budaya, dari sudut kemasyarakatan, dan dari sudut agama dan ekonomi, memang rakyat Malaysia akan terjejas, dan especially keselamatan nombor satu. Kan, kalau masih mengambil sambil lewa, tak serius dalam membentas, cakap memang serius lah kan, tapi saya nampak sampai setakat hari ini, minta maaf saya cakap, walaupun pihak immigration membuat banyak serbuan, tetapi berkala, bukan berterusan, ya. Berkala. Jadi Pak, bila tu baru keluar, bila isu keluar baru keluar, mana ada lagi? Dah tak ada kan. Mungkin saya cakap ni dia orang tak suka, tetapi saya terpaksa keluarkan sebab benda ini adalah fakta kan, demi untuk kebaikan negara. Dan ambillah masa dalam keadaan MCO ataupun EO ni, emergency order ni, di mana pergerakan mereka semua telah disekat kan. Inilah masa untuk mendekati mereka dengan mendapatkan data-data mereka kan. Apabila datang baru kita boleh kawal mereka, dan apabila kita kawal, kita hantar pulang kan. Jangan menyusahkan untuk mereka untuk pulang. Kalau dia nak pulang, pulanglah terus kan. Apa yang kita nak menyusahkan banyak red tape untuk dia nak pulang? Dia nak keluar dari negara, kita keluarkan. Sebab apa? Sebagai taxpayer, kita tidak mahu mereka duduk selama setiap hari kos dia orang kat sini dalam pusat tahanan. Kita rakyat Malaysia kena tanggung kan. Kalau berapa juta setiap hari kita kena bayar. Biar dia nak keluar, dia orang keluar. Bagi satu amaran tegas, berkuat kuasa sampai hujung tahun ni, semua kena keluar. Kalau tidak keluar, kita akan tangkap, kita rotan. Bagaimana Singapura boleh kawal dengan rotan, semua tak ada warga asing. Hukuman kena tegas. There is no compromise in security. Okey, kalau kita lihat tentang warga asing ni, operasi-operasi yang telah dijalankan oleh pihak berkuasa, banyak yang kita lihat hanya dia tidak berterusan, dia hanya berkala kan. Masa tu lah datang TV3 dengan coverage media, seolah-olah ianya pihak pengurusan itu menjalankan pengurusan berterusan dengan laporan akhbar, tetapi itu sekali dua je. Kita boleh tengok sampai sekarang pun semua. Jadi benda ni tidak akan menyelesaikan masalah. Dan kita faham bahawa pengurusan itu tak ramai, agensi pengurusan tak ramai, tapi kenapa tidak bekerjasama dengan masyarakat, dengan NGO yang ada? NGO banyak menghulurkan tangan untuk bekerjasama dengan pihak immigration, tetapi tidak mahu bekerjasama, tidak mahu diterima lah kan. Seperti mana MCCF sendiri, kita menghulurkan tangan untuk membantu kerajaan dan membantu immigration kan, sebab kita tahu di mana keberadaan dan macam mana proses mereka ni. Jadi saya rasa kalau ada sinkronis dengan kerjasama pihak polis, immigration, rela untuk berterusan, secara berterusan menggempur kubu-kubu parti ini, insya-Allah Malaysia kita boleh ke sifar parti lah. Okey, sebenarnya bukan kata saya tak setuju pemutihan. Kita kena lihat dalam keadaan sekarang ni, kita tak nak salahkan mereka pun tak boleh juga kan. Majoriti yang telah kita buat kajian, kebanyakan mereka semua masuk secara sah ya. Mereka adalah tentu parti pendatang asing dengan izin ke pendatang asing tanpa izin. Mereka datang melalui agensi-agensi yang dilantik oleh pihak kerajaan satu ketika dulu ya. Tapi adakah kita nak salahkan mereka? Mereka dijanjikan kerja, mereka dijanjikan gaji sekian-sekian, mereka dijanjikan penginapan ke rumah. Kali bila sampai, datang syaruhan semua, style dengan syaruhan semua, sepatu tajam semua, tiba-tiba hantar pergi ke Jimah, pergi ke hutan, lari lah dia orang kan. Maka jadilah dia parti. Sebab apa? Pasport semua dijaga pada ni. Tapi siapakah, badan manakah, agensi manakah yang nak menjaga kebajikan mereka? Sepatutnya ianya di bawah Kementerian Sumber Manusia ataupun JTK. Saya menyarankan agar JTK itu diperbesarkan di satu Malaysia ni supaya membantu menyelesaikan masalah parti. Tak perlu buat agensi-agensi pekerjaan. Itu kalau ikut pada saya punya penyelidikan lah. Dan bukan kita tak sokong pemutihan. Dalam keadaan sekarang ni, bagi saya yang terbaik adalah kerajaan menjalankan pemutihan
melegalisasikan mereka semua agar data mereka ni semua kita dapat. Dari situ pihak kerajaan dengan agensi-agensi kementerian-kementerian yang berkaitan terpaksa duduk bersama berbincang bagaimana untuk mengerangka satu dasar baru untuk menyelesaikan mereka ni. Kalau mereka nak hantar pulang. Sebab saya secara peribadi saya tahu kenapa kedutaan kebanyakan semua tidak mahu ambil tahu tentang masalah kes diorang, walaupun mereka tu adalah rakyat mereka. Sebab warga asing semua yang ada kat sini semua hantar pulang ke wang. Okey, kalau ada 4 juta orang, kalau seorang RM300, berapa juta sebulan dia hantar balik ke negara dia, menjanakan ekonomi, merancangkan ekonomi di negara mereka. Sebab tu semua agensi kedutaan asing ni tidak mahu bekerjasama dalam untuk menguruskan ni. Sebab apa? Apabila mengikut undang-undang antarabangsa, apabila mereka telah berada di Malaysia ni adalah tanggungjawab kerajaan Malaysia, bukan tanggungjawab MC. Itu dia membiarkan sahaja. Cuma secara diplomatiknya seolah-olah mereka nak membantu, tetapi tidak. Pada dasarnya dia lebih suka rakyat dia berada di sini. Pertama sekali, kita kena beritahu sebagai sebuah kerajaan negara yang berdaulat, kita kena tegas dalam melaksanakan menguatkuasakan undang-undang. Itu nombor satu. Jangan kompromis. Tiada tolak ansur. Kalau kau tangkap, hantar balik. Itu dia. Itu dari segi perundangan. Yang kedua, dasar kena olah balik, yang mana dipanggil self permit, membayar cukai sendiri. Dia tidak melibatkan mana-mana. Dia orang bekerja. Self permit macam di Dubai ataupun di Singapura, sama self permit. Ini kerajaan kena kaji lah macam mana cara untuk melaksanakan self permit employment. Dan saya rasa sebenarnya itu berbalik kepada itu, dan kita sebenarnya perlu juga ikut contoh terdekat negara jiran kita, Singapura. Dan tak payah pergi jauh-jauh. Kenapa Singapura boleh, walaupun dia negara kecil dia boleh ni, kenapa kita jangan rasa malu, jangan rasa ini. Kita kena ikut yang baik, kita ikut kan. Tapi bagi saya sistem tu yang terbaik kan. Dan kita lihat negara rakyat Malaysia pun ramai yang bekerja di Singapura kan. Kalau kata balik ke Singapura, di Australia ramai rakyat Malaysia pergi bekerja di Australia, tapi di sana pun mereka dipanggil self permit juga. Dia bayar, dan tak perlu menyusahkan nak pergi beratur banyak-banyak, dia online semua sistem kan, memudahkan. Kenapa kita nak menyukarkan? Dan apatah lagi macam mereka-mereka yang nak keluar, nak balik ni di Malaysia, kalau kita masih nak ikutkan hukuman dia salah kena bayar denda apa semua, apatah lagi semasa Covid ni, rasa memang amat menyukarkan. Itulah kerajaan kena ambil satu pendekatan sekali sahaja, one off kan, legalize atau pemutihan pengampunan sekali je, biar dia orang keluar balik semua. Sebab Malaysia, kita rakyat Malaysia pun tak cukup makan, biar dia orang pun apabila dia orang tak ada kerja, tak ada pekerjaan, kenapa dia nak duduk kat Malaysia? Kenapa kita nak kena harus tanggung? Dan subsidi kita semua disapu, minyak, beras, gula semua disapu kan. Apa yang rakyat Malaysia nak simpan dia, hantar balik aje. Kita tak perlu mereka. Kalau kita perlukan mereka, kita tak menafikan bahawa kemajuan negara ni, pembangunan kita perlukan warga asing, kita tak nafikan. Tugas kerja-kerja yang menyebabkan 3D kita tak nafikan, kita perlu. Tetapi yang lain tak perlu lah. Berapa ramai yang kita perlu? Kalau kita Malaysia perlu 2 juta saja, kenapa nak sampai 7 juta? 5 juta lagi nak buat apa? Baliklah kan. Kita perlu mereka yang benar-benar dia, kita perlukan. Kita tak boleh menafikan segala pembangunan yang ada, cakrawala di bandaraya di ibu kota ni adalah hasil tangan daripada mereka. Kita tak boleh nafikan, itu memang fakta kan. Tapi dibayar. Okey, mereka dibayar dengan kebajikannya sekali. Cuma kita perlu tambah baik dari segi sudut pengawalan, pemantauan dan kebajikan pekerja asing itu sendiri. Dari segi sudut perumahan, kalau kita tengok pada Akta 446 sumber manusia, kalau kita lihat kebanyakan majikan yang ambil kesempatan kepada pekerja-pekerja dengan penempatan yang tidak macam sarang sampah, tempat sampah, tidak teratur, tidak berimpit-impit, maka apatah lagi dalam pandemik ini, wabak COVID-19 mudah merebak di kalangan pekerja asing.